Itu je. Bila cerita pasal letih ni, Allah ada 8 jenis letih yang Allah redha. Nak dengar tak tu? Ini untuk cover lain sebab lambat sampailah. Dalam masa yang sama bagi semangat juga. Kalau kita letih, harapnya berbaloi kita punya letih. Itu ada 8 jenis keletihan yang Allah suka. Satu, letih dalam cari nafkah. Tak kira lah dia suami ke dia isteri ke, kalau dua-duanya kerjanya cari nafkah, dua-dua tu dah bersetuju untuk nak support each other, untuk sara hidup, untuk rumah, untuk duit dapur, dua-dua cari nafkah, dan letih berbaloi dengan jam apa semua lagi. Dengan syarat letih yang Allah suka je cari nafkah ni adalah letih yang diredai lah. Maknanya nafkah yang diredai, mesti kerja yang halal, kerjanya kena betul, dan kerja pun kena betul-betul. Sebab ada orang kerja dah betul dah, cuma dia tak kerja betul-betul. Lepas lunch hour dia ruyup. Ada orang macam tu. Saya kerja sendiri, saya tahulah sebab saya pernah duduk dalam agensi kerajaan juga. 2010 saya pencen, awal saya pencen. Kan? Kita tahu sangat lepas lunch hour ramai orang hilang. Sama je lebih kurang. Orang kat Brunei pun sama je. Bila namanya kerja dekat agensi ni, banyak jenis macam tu lah. Contoh sekarang saya kerja sendiri, saya banyak meeting dekat area-area yang public area yang ramai orang. Saya suka meeting area pukul 10 sampai Zohor. Paling lewat pun kadang-kadang lajak sampai pukul 2. Sebab lepas tu dah tak suka dah meeting, sebab orang dah ramai dah dekat public area ni. Sebab orang start lunch. Yang bestnya lunch dia sampai petang. Itu yang bestnya. Dan dengan name tag tak name tag, dengan segala lanyard tak lanyard, semua pakai. Faham je lah ya. Kalau IKEA ke mana ke pagi, okey, seronok, kosong. Lepas hilang shower penuh orang. Yang kita kenal ni semua muka orang bekerja semuanya. Okey, bahaya macam tu. Syubhat banyak. Kan? Betul bahaya. Sebab tu ada 3 orang budak ni, dia pernah bergaduh pasal bapak masing-masing. Ada seorang budak kata, bapak saya ni pemanah yang hebat. Kalau dia tarik anak panah dia, dia lepas, dia boleh kejar, dia boleh tangkap balik anak panah dia. Punya laju bapak dia. Anak yang kedua kata, tak hebat, bapak saya penembak tepat. Sharpshooter. Kalau sekali dia tembak, dia lepaskan peluru dia, dia boleh kejar balik peluru, dia tangkap. Oh, hebat lajunya bapak dia ni. Yang ketiga kata, bapak aku lagi hebat. Dia punch out pukul 5, pukul 3 dia sampai rumah. 2 jam awal, lagi cepat. Hebat ramai orang. Kerja dah betul dah, syarikatnya bagus, kerja yang halal apa semua, tapi kadang kerja tak betul-betul, banyak mengulur lah sana sini. Yang tu Tuhan tak redha, walaupun letih sama je. So nombor 1, Tuhan redha, Tuhan suka orang yang letih cari nafkah, dia kerja betul-betul, dan kerjanya kerja yang betul, kerja yang halal. Yang kedua, Tuhan suka orang yang letih macam mana? Letih dalam mengandung, melahir, menyusu, membesarkan anak. Ni ibu-ibu punya letih lah. Suami mungkin dapatlah sikit keletihan tu dalam nak berhadapan dengan dia punya morning sickness, dia punya alahan, mengada-ngada dia, semua-semua tu. Dapat sikit. Tapi tak sama dengan yang tuan badan punya letih tu. Betul lagi tempoh pantang lepas tu pula, semua bukan senang lah. Walaupun lahir normal macam mana sekalipun, nak menyusu semua tu letih. Tambah pula yang kena pula bulan Ramadan, letih. So keletihan nyusu, mengandung, lahir semua tu Tuhan redha sebenarnya. Berbaloi letih itu. Nombor 3, letih macam mana yang Tuhan redha? Iaitu letih dalam menguruskan rumah tangga. Lipat baju, sapu sampah, cat rumah, singki sumbat, macam-macam. Baju belonggok atas katil, hanger merata, macam-macam benda yang kena buat. Anak balik sekolah dah satu hal. Kalau dia punya lapar tu macam kebuluran dekat sekolah, tak ada makanan. Balik-balik tu semua lapar, nak kena masak. Letih tak? Letih. Sayyidatina Fatimah pernah mengadu ni, letih yang mengurus rumah. Dia mengadu pada suami ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bang, tak larat bang, kerja rumah letih bang, cari bantu boleh tak? Sayyidina Ali buat macam dengar tak dengar je masa tu. Dia sampai ke report dekat bapak dia, Rasulullah SAW. Dia cerita, dia pergi rumah Nabi, Nabi tak ada. Ceritalah dengan mak dia, mak apa Sayyidatina Aisyah. Sebab mak sebenar Sayyidatina Fatimah, Khadijah dah meninggal dah. Mak tiri. Dia kata, alamak, abah tak ada pula, tak apalah, ngadu dengan mak je lah. Saya letih sangat ni, apa semua. Abang Ali tak nak sediakan mat apa pula. Nanti mak terus sampaikanlah dekat Rasulullah. Okeylah, nanti mak sampaikan. Cerita dekat Nabi, Nabi kata tak apa, biar aku pergi rumah Fatimah. Dia pergi-pergi, memang dua-dua nampak sangat letih. Sayyidina Ali pun nampak letih, Fatimah pun nampak letih. Dua-dua terbaring. Nabi sampai dua-dua macam cepat nak bangun. Nabi kata tak apa, bagi.
Nampak menor letihnya. Kan? Nabi kata, nak tak aku bagi tahu satu benda, kalau kamu buat, kamu boleh hilang letih sehingga kamu tak payah fikir nak cari bantu rumah. Yang ini lebih hebat daripada bantu rumah, kata Nabi. Nabi suruh buat apa? Zikir. Apa tahu semua orang. Cuma masalah yang buat ke tak? Nabi kata baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jadikan 100. Dia akan hilang letih. Kamu tak payah fikir nak ada bantu rumah tu. Okey. Letih mengurus rumah tangga. Tu nombor berapa tu? 3 baru. Ada 5 lagi. Yang keempat, letih menuntut ilmu. Ceramah lambat, lagi letih. Datang pula cerita benda yang sama, letih dengar. Kan? Timing pula tengah-tengah hari, time tidur, lagi letih. Kan? Macam-macam lah keletihan tu. Mental, physical, letih menuntut ilmu. Kalau orang dulu lagi menuntut ilmu, kita faham lah. Jauhnya dia punya musafir, travel demi nak dapatkan satu hadis Nabi. Dapat satu hadis, balik-balik, travel sebulan. Punya nak dapat ilmu orang dulu. Alhamdulillah hari ni tak ada masalah. Kadang-kadang kita boleh call je, cikgu boleh datang rumah nak ajar matematik, sains, agama, fardu ain, Quran. Ustaz datang rumah sekarang ni. Kan tak ada masalah. Letih pun yalah sikit gitu je lah. Tapi tak apalah letih menuntut ilmu pun. Dengan duduk kursi tegak macam ni, kursi ogawa sambil urut tu lain cerita kan. Letih menuntut ilmu tak apa, berbaloi. Tuhan redha orang yang letih menuntut ilmu. Itu nombor 4. Nombor 5, letih berjihad di jalan Allah. Perang tu, khususnya bab perang. Sebab jihad fisabilillah ni kadang luas maksudnya, cuma ni lebih spesifik kepada peperangan. Orang yang pergi perang, menyertai peperangan, yang mempertahankan agama Islam. Itu ialah tambah pula kalau kita tengok dalam sejarah Nabi, ada yang perang bulan Ramadan pula, perang Badar semua tu kan, bulan Ramadan. Bayanglah letih berganda-ganda letih ni tu. Tapi semangat, kekuatan jiwa tu, dia orang sanggup, para sahabat ni sanggup untuk berperang walaupun keletihan berpuasa dan seumpamanya. Letih perang kan. Apa lagi antara keletihannya? Yang seterusnya nombor 6, letih dalam beribadat. Letih. Kita datang masjid, parking kadang tak ada, pusing dah jalan, kena berjalan kaki pula, parking jauh, jalan kaki. Jalan-jalan pula, imam baca panjang, berdiri lama, kita dah lah gaut kaki. Imam baca panjang. Kan? Ni bulan Ramadan tak lama lagi letih. Segala pelusuk orang datang ke masjid kita ni sampai space pun tak muat kita. Nak pecah dinding. Untuk 2-3 malam yang pertama khususnya lah letih. Aircon pun dah tak rasa dah time tu. Letih beribadat. Yang sanggup pula bangun tengah malam tahajud lagi, tahajud dengan prepare sahur pula, Allah letih. Nak tengok letih tak letih, tengok sehari 2 hari pertama sebelum nak start Ramadan ni, Allah punya orang merata-rata jam sebab semua orang nak pergi cari persiapan nak masuk Ramadan. Nak buat dia planning nak masak apa Ramadan, seolah macam tak pernah makan 11 bulan. Seolahnya macam lauk sayur habis, kalau tak beli hari ni, esok first Ramadan tak ada makanan. Oleh macam orang kita. Okey lah, tak apalah tu, letih ibadat. Nak masuk bulan Ramadan lagi lah, nak ibadat dengan nak puasa lagi. Lagi apa yang ketujuh, letih dalam berdakwah dan mengajak orang kepada kebaikan. Tak kira lah di pendakwah yang formal ke ataupun yang tak formal. Kalau yang formal memang yang kerja berdakwah lah, yang ceramah sana sini tengah malam, usrah lah, apa lagi ikut tengah malam baru balik pula. Kalau tengok sejarah dakwah Rasulullah SAW, ada dakwah senyap, dakwah sembunyi, dakwah terang-terang. Nabi kalau dah balik rumah, dia masih lagi ada, dia bahagikan masa dia 3 masa pula dekat rumah dia. Satu masa untuk diri sendiri, satu masa untuk family, satu masa untuk Allah pula. Masa untuk diri sendiri dia bahagikan lagi pula untuk umat. Banyak sangat masa Nabi yang habis untuk orang. Letih berdakwah. Letih Tak kira walaupun tak formal, ibu-ibu pun berdakwah juga sebenarnya. Ibu-ibu ulang alik atas masjid tu dakwah. Walaupun kita tak bercakap apa-apa, tapi orang nak tengok kita ulang alik. Orang akan perasan ni kereta pakai ramai-ramai pukul 3 petang ni ada apa. Orang sekitar tahu. Kan kita mungkin tak buat siren, buat pengumuman, tak ada. Tapi lama kelamaan ada orang pun dia dah start. Mula mungkin dia tak nak. Saya tak tahu lah ibu-ibu yang datang ni kena ajak ke atau tiba-tiba mengikut-ngikut.
Tengok ada apa. Lama dia pun join sekali. Makin lama makin ramai. Ada yang dulu tak boleh nak join sebab dia bekerja, dah pencen, dan dia nampak ada aktiviti, dia start join lepas dia pencen. Terpulang tu dakwah. Dia panggil dakwah bilhal, dia panggil. Dakwah secara direct. Ya, last kali letih apa yang Allah suka, iaitu letih ketika sakit, ketika kesusahan, dan juga ketika ditimpa dengan musibah. Letih orang sakit. Kalau duduk kat hospital lagi letih, malam dah tak boleh tidur sebab bunyi mesin sebelah ting, tak boleh nak tidur. Pagi baru nak ngantuk sikit, doktor datang round katil. Habis doktor, orang nak tukar cadar. Okey, alhamdulillah tukar cadar, tukar baju, lega. Datang budak praktikal pula, buat soal jawab macam-macam. Alhamdulillah habis praktikal pukul 11, baru rasa ngantuk nak tidur. Orang melawat pula, letih, sakit. Datang pula jenis orang yang datang tak kerti nak balik, lagi letih. Kan? Ada hukama, orang kata apa? Kehadiran seseorang as-safih, kehadiran seorang yang bodoh, yang tak kerti bahas bodoh macam kasar bunyinya, kehadiran orang yang jenis tak faham ni lebih sakit dirasai oleh orang yang sakit berbanding penyakit dia. Siapa orang yang tak faham ni, orang yang bodoh ni, kata ulama, iaitu orang yang datang tak kena masa dan datang terlalu lama. Ni kadang-kadang kita berhadapan dengan orang macam tu. Saya pernah pergi ziarah orang, tengah saya datang masuk pintu tu, ada orang tengah promote MLM. Akak sakit ni, akak beli ni ubat ni. Kan akak promote kat orang, nanti ada downline akak 2. Tercungap-cungap makcik tu tengok carta tu orang tu. Sian je jenis orang ni. Jenis datang tak kena masa, lama pula tak kerti nak balik. Ada 8 keletihannya ibu-ibu semua. 8 keletihan ni kita harap berbaloi lah. Hidup kita memang banyak letih pun. Jadi yalah, orang yang tak nak letih dia duduk je lah, duduk saja. Kadang-kadang lebih letih daripada orang yang aktif. Duduk saja lagi letih. Okeylah, tu mukadimah, panjang pula mukadimah. Nak selamatkan diri. Hari ni kita sambung surah yang baru, Suratul Hajj. Kita nak start ayat yang pertama, insya-Allah. Kita cuba ayat 1 hingga ayat 5 dulu untuk hari ni, sebab ayat ni agak panjang sikit. Ayat 1 hingga 5 dulu, Suratul Hajj. Surah yang ke-22 dalam Al-Quran. Juzuk yang ke-17. Kita baca serentak sama-sama ibu-ibu, start pada ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Bagi yang boleh baca, tak boleh baca tengok, baca dalam hati pun boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatash sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallah فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس
إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. Suratul Hajj ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 2. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu adalah sesuatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu pada hari kiamat, setiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang sedang disusukannya, dan setiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandung, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Ayat 1 hingga 2 ni ada asbabun nuzul, ada sebab turun ayat. Daripada Imran bin Husain meriwayatkan, kedua-dua ayat ini diturunkan berkaitan dengan Rasulullah SAW yang bertanya kepada para sahabat dalam satu perjalanan, apakah kamu semua mengerti apa itu hari kiamat? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bila Nabi tanya, kamu ni tahu tak kiamat tu macam mana? Sahabat tanya, Rasulullah lebih tahu, Allah lebih tahu. Maka Allah turunkan ayat 1 hingga 2 tentang antara kedahsyatan hari kiamat. Ayat pertama, tadaburnya adalah Allah cerita pasal takwa, takut kepada Allah. Salah satu cara untuk takut kepada Allah iaitu dengan melakukan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. At-taqwa, al-khawfu minal jalil, dia rasa takut dengan Tuhan dia. Daripada Tuhan dia rasa takut. Kita pernah bertakwa dengan mak dan ayah kita. Kita rasa takut dan masa sama kita hormat mak dan ayah. Jadi kadang-kadang kita buat itu kerana perasaan tu. Kita buat apa yang mak ayah suka kerana perasaan tadi, perasaan takut dan perasaan hormat kepada mak ayah. Maka kita akan buat apa yang mak ayah suruh, yang mak ayah suka, dan kita akan tinggal apa yang mak ayah tak suka dan mereka tak suruh buat, mereka larang kita buat. Itulah takwa. Imtithalu awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Itu takwa, pengertian takwa. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebut, takwa itu adalah menjunjung segala titah perintah Allah. Apa saja yang Allah titahkan, Allah perintahkan, dia akan buat.
No argument, no excuses. Tak ada nak bantah-bantah, tak ada nak apa itu ni mengelak sana, tak ada dah. Apa Allah suruh dia buat. Daripada perkara yang sunat, apatah lagi yang wajib. Yang harus, yang Allah benarkan. Okeylah, selagi Allah benarkan, okey. Tapi bila start je makruh, walaupun taklah berdosa lagi kalau buat, pun dia dah tinggal dah. Wajtinabu nawahi, imtithalu awamrillah, junjung segala titah perintah Allah. Wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan. So perkara makruh atau perkara haram memang dia tinggal. Yang makruh dia dah tinggal, apatah lagi yang haram. Ya. Ada orang semua benda baik dia boleh buat. Contoh, ada seorang ustaz lah, dia tahu semua hukum hakam, memang dia tahu, tapi rokok je dia tak boleh tinggal. Orang pernah tanya dia kira consider tok guru lah, kitab-kitab klasik ni hebat. Jadi anak murid pernah tanya, ni cerita betul, ustaz, apa hukum rokok sebenarnya? Ni bukan tanya public lah, tanya sendiri lah, dah berkawan lama, dah baik sama-sama ni, tanya betul-betul. Jadi ustaz yang kata memang hukumnya haram. Haram, memang tak ada makruh ke apa, tak ada halam ke tak ada halam, memang haram. Cuma inilah satu benda yang saya tak boleh tinggal lagi buat masa ni. Ustaz tu kata, saya tahu benda ni dosa. Ni satu benda yang saya tak boleh nak. Benda lain saya boleh tinggal. Bak nak mengumpat orang, bak nak salam, fitnah orang, bak pun buat jahat dengan orang, saya tak akan buat. Dan semua orang tahulah tentang kebaikan ustaz ni. Cuma dia mengaku tak boleh buat benda tu. So itu dosa yang ada lah. So samalah juga kita ni, jangan kita nampak rokok je benda yang haram. Kadang-kadang kita semua masing-masing ada benda yang kita tak boleh tinggal lagi. Bab lain insya-Allah, bab semayang boleh, semayang sunat boleh, sedekah boleh, datang majlis ilmu boleh. Satu je tak boleh lagi. Membawang tu tak boleh tinggal lagi. Kan pahala membawang tak ada, kita tahu tu dosa mengumpat. Mengumpat ni apa? Cerita keburukan seseorang yang betul. Kalau tak betul, fitnah. Yang kalau orang tu tahu, dia tak suka. Mana cerita keburukan lah biasanya. Kalau cerita kebaikan, kalau orang tu humble, mungkin dia tak apa suka, tapi taklah suka tu sampai benci pula kan. Cerita keburukan orang, yang cerita tu betul, tapi kalau tuan badan tu tahu, dia tak suka, tu namanya mengumpat. Cerita pasal orang lah senang katanya, benda yang tak elok pasal orang. Kadang-kadang ramai orang tak boleh tinggal benda ni, tapi pada dia macam tak ada apa-apa. Suami dia merokok, atau dia tak boleh terima. Kan, lebih kurang je dosa, dua-dua dosa. So setiap kita sedar, kita sendiri semua sedar apa benda yang kita masih tak boleh tinggal. Ada orang tak boleh tinggal sifat pemarah dia. Dosa juga kadang-kadang marah yang tak kena tempat, tak pasal-pasal. Kan, dalam marah tak bagi tahu pula marah apa. Masalah tu, pressure isteri dia. Kan, itu pun dosa. Jadi semua orang dia ada kelemahan. Saya pun ada kelemahan, mesti tak boleh cerita. Kalau cerita kan tak nak panggil ceramah pula. Semua kita ada kelemahan masing-masing, cuma kita berusaha. Betul, tahap takwa itu dia akan cuba sedaya upaya untuk buat selagi boleh apa benda baik yang dia buat, dia cuba tinggal selagi boleh semua benda yang tak boleh buat. Mana selagi banyak dia boleh buat dan dia boleh tinggal yang tak elok, itulah semakin tinggi takwanya kepada Allah. Yang penting bertakwa. Sebab tu ingatan takwa ni kena sentiasa diperingatkan. Khatib akan sebut pada orang lelaki seminggu sekali hari Jumaat, ittaqullah. Kan, tapi oleh kerana semua orang dah faham, bila ittaqullah je semua orang angguk. Malahnya tak bangun-bangun bila angguk tu kan. Dia one way je angguknya. So itu masuk takwa. Allah kata takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya kiamat, gempa hari kiamat itu satu perkara yang amat besar. Allah pun sebut dalam ayat yang kedua, ibu yang menyusu terus tak fikir dah, akan melupakan terus anak yang tengah tergantung tu, terus dilepaskan. Memang tak logik. Kalau fikir-fikir memang tak logik. Orang putih Hollywood buat cerita banyak pasal gempa bumi ataupun pasal hari kiamat. Kan, Armageddon lah, 2012 lah, Day After Tomorrow, macam-macam cerita, How It's End, macam-macam cerita. Saya memang banyak tengok TV, ibu angguk je, memang ibu tak tengok TV kan. Macam-macam cerita yang dia orang buat, tetapi tak sama. Sebab mak ayah masih duk siapa anak lagi duk cari apa, pergi rumah orang ambil makanan, fikir survival masing-masing. Hari kiamat dia tak ada survival family dah, semua survival sendiri. Semua cerita yang ada sekarang ni semua survival. Kalau bapak dia masih dengan anak, dengan pasangan lagi.
Ras tu pun kita tengok pun dah dahsyat dah tu. Semua orang peting diri, siapa semua orang dah keluar pistol, dah start curi barang, semua dah kira darurat dah, curi pun dah tak ada masalah dah time tu. Semua orang nak fikir selamatkan family. Kan? Tu pun kita rasa dah tak sanggup dah nak tengok. Bayangkan hari kiamat, dia semua personal, dah tak ada dah family. Mana lagi luar biasa yang orang macam fikir macam tak logik. Takkan anak sendiri kita lepas. Ya, yang tengah menyusu lantak kau. Menyusu mana bawah 2 tahun. Budak bawah 2 tahun apa yang dia reti? Kalau kita lepas budak sekolah rendah mungkin pandai dia berlari sendiri ke cari makan sendiri. Yang 2 tahun. Tapi sampai macam tu sekali, mak yang punya baik dengan anak pun akan tinggal. Bayang kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran ayat lain, al-mal wal banun, kan, zinatul hayatid dunya. Harta dengan anak-anak ni hanya perhiasan dunia saja yang kita akan tinggal. Dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan juga anak. Time ni semua orang dia personal dah time ni. Kita sayang macam mana pun anak, punya baik kita take care masa hidup, kiamat semua orang individu dah. Punyalah dahsyat sehingga orang yang mengandung boleh tergugur sendiri anak. Oh, dahsyat gempa bumi, kedahsyatan hari kiamat. Kita pun baca je lah ayat ni. Nak tahu lagi detailnya, baca surah juzuk 30 lah. Surah An-Naba, surah Al-Insyiqaq, surah At-Takwir. Itu semua surah pasal hari kiamat, yang detail macam mana kronologi proses berlaku kiamat tu, kan. Semua-semua itulah, macam mana bintang, macam mana bulan, macam mana matahari, macam mana laut, macam mana gas-gas yang keluar, laut yang dipanas. Laut boleh menggelegak, yang kita dah nampak tsunami itu datang, tak menggelegak. Ini adalah menggelegak, tsunami pula. Macam mana tu agak-agak. Na'udzubillah. Harapnya kita tak hidup lah masa tu. Tengok gaya ni rasanya memang tak hidup dah time tu. Saya pun kita tak nak hidup time tu. Tapi bukanlah nak mati esok pula. Nak katanya macam tu sekali kedahsyatan hari kiamat. Yang orang putih cuba gambarkan dalam pelbagai versi cerita. Rupanya kiamat lebih dahsyat. Itulah perkara ghaibiyat. Dia panggil perkara sam'iyat wa ghaibiyat. Perkara yang kita tak nampak tapi kita percaya. Kiamat ni benda yang belum nampak, kita percaya melalui ghaibiyat, benda yang tak nampak. Dan kita percaya melalui sam'iyat, yang kita dengar melalui Quran, hadis, ceramah. Sam'iyat dipanggil. Dan kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. Dan ada ciri orang-orang yang bertakwa, kan, alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan ayat 1 cerita wahai manusia bertakwa kepada Allah. Ciri orang bertakwa apa dia? Percaya hari kiamat. Siapa orang bertakwa? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya perkara gaib, percaya pula akhirat. Dia yakin dengan hari akhirat. Itu ciri orang bertakwa. So Allah ingatkan ayat pertama suratul Baqarah, Allah remind detailnya pada ayat yang ketiga, description di antara orang yang bertakwa. So Allah sebut dalam ayat kedua suratul Hajj sama juga. Allah cerita pasal kedahsyatan hari kiamat. Bagi orang yang bertakwa, dia akan rasai benda tu dan dia akan get well prepare sekarang untuk menghadapi persediaan hari kiamat. Orang putih dia prepare dengan cara dia lah. Kita prepare dengan amalan. Orang putih dia prepare dengan dia punya fortress, dengan dia punya benteng, dengan dia punya, yang kita pernah cerita dalam kuliah kita sebelum ni, yang dia buat, dia jadikan bunker perang dunia yang kedua dulu. Bunker tu jadi hotel. Kapal selam dia orang sengaja tenggelamkan, buat hotel berapa star kat dalam tu. Semua tu dengan alasan untuk boleh, kalau berlaku tsunami tak apa, aku duduk dekat dasar lautan, kan. Sebenarnya tak, laut tu sendiri akan terbalik. Jadi persediaan masing-masing lah, tengok kepercayaan kita macam mana. Allah kata apa? Engkau akan lihat manusia pada ketika itu, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan tengok manusia dalam keadaan mabuk kerana ketakutan dan kebingungan, padahal mereka tak mabuk. Mabuk ni kita istilahkan dengan minum arak, kan, ataupun mabuk lawyer ke apa ke, kena atas laut, kan mabuk jadi orang tu jadi tak betul. Kita bercakap dengan dia pun tak ada nak bercakap. Ibu-ibu pernah berhadapan dengan orang mabuk. Satu, bercakap tak tentu hala. Yang kedua, kita bercakap dengan dia tak ada respon. Ni antara orang mabuk, cakap tak tentu hala. Hari ni orang tengah famous, ada satu lagu seorang budak perempuan gelandangan ni, akhirnya jadi famous dia. Tengok tak? Tahu tak? Tak tahu juga.
Nama tajuk lagu tengah famous sekarang ni Dance Monkey. Tahu? Tahu tak tahu? Walaupun suaranya taklah sedap sangat, tapi lirik dia dengan kronologi macam mana dia boleh jadi penyanyi tu luar biasa. Nak tahu ke tak cerita dia? Sikit je lah, sikit. Sebab memang budak menyanyi apa semua orang menyanyi, keluar kat radio ke apa ke orang menyanyi Tapi satu sudut yang lain kita cuba tengok lah. Okey. Budak ni, Dance Monkey ni, berarti budak ni memang dia menari macam monyet. Sebab dia dipaksa untuk menari. Sebab dia ni budak gelandangan dan dia selalu berhadapan dengan orang mabuk dekat jalan raya ni. Jadi bila orang mabuk jumpa dengan orang gelandangan, memang budak gelandangan memang akan kena macam-macam lah. So dia paksa menari lah, apalah. So dia menari macam beruk, macam monkey tu kan. Tu skrip tu, dance for me. Mana orang mabuk suruh dia menari, walaupun menari tak apa-apa, tapi tak apa, menjadi bahan ejekan, jadi pelik-pelik. Sampai tahap akhirnya budak dia pun happy untuk orang mabuk ni. Sampai sudahnya akhirnya famous, dia jadi artis dah sekarang ni kan. Beribu orang tengok dia punya ni. Tak tahu kaya dah kot, tak tahulah kan. Cuma nak katanya berhadapan dengan orang mabuk. Saya pernah duduk dengan orang mabuk. Housemate saya sekat UK dulu, orang Trinidad dan Tobago. Dia taklah minum arak sangat, tapi dia suka ganja. Ganja. Memang isap rokok ke apa-apa ke, mesti akan ada daun ganja sikit. Sebab tu saya kalau datang mana-mana di Malaysia, Kuala Lumpur ni, kalau saya berjalan, saya boleh kenal bau ganja. Orang tu isap rokok ada ganja ke tak ada. Bagi kita duduk serumah dengan orang isap ganja. Dia baik, budak ni bagus. Dan dia ganja dia taklah lebih-lebih sangat. Tujuan dia ada ganja tu supaya dia jadi kuat. Dia sudut legalnya kat Malaysia memang tak benarkan lah. Macam daun ketum lah. Walaupun UPM dah buat kajian, bagusnya daun ketum tu, tapi belum boleh nak dilegalkan. Ada banyaklah ceritanya. Tak boleh nak cerita lah. Dia kontra dengan WHO lah. Sebab memang sebenarnya boleh kan, dari sudut kesihatannya daun ketum tu bagus untuk berikan tenaga, sama juga dengan ganja. Tapi ada takut salah guna tu masalahnya. So kesnya sama juga, dadah pun sama juga. Ubat-ubat yang kita makan ni sama juga, cuma takut salah guna. Tapi yang tu boleh kan. Tu bendanya lah. Tak apalah, tu cerita lain. Cuma nak katanya orang mabuk ni, dia akan bercakap tak tentu hala, satu. Yang kedua, kalau kita bercakap dengan dia tak respon. Berlaku hari kiamat nanti, kita akan jumpa semua orang mabuk ni. Dia profesor ke, dia siapa ke, time berlaku hari kiamat, semua orang penting diri. Semua orang macam orang mabuk. Semua orang lari lintang pokang, tak ada fikir dah baju koyak ke apa ke, nak meraung ke apa, tak ada nak fikir malu, fikir orang semua tak ada dah. Nak logik akal dah tak ada dah time tu. Tu yang bahayanya hari kiamat. Sebab tu kita bernasib baik, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis-hadis akhir zaman, orang yang beriman walau sebesar zarrah keimanan dia, Allah akan matikan dia terlebih dahulu sebelum berlakunya kedahsyatan kiamat yang luar biasa, yang gempa kiamat ni, yang fasa yang terakhir, yang sampai matahari hilang fungsi, komet dah start hentam bumi, laut menggelegak datang, gas-gas metana dah mula start keluar. Sekarang ni metana masih tersimpan kecil-kecil dekat dapur gas, kecil-kecil je. Ni lepas ni metana, propana, butana semua pakat keluar daripada kerak bumi, habis. Jadi Nabi sebut dalam hadis, kita lega bila dengar hadis tu, orang-orang yang beriman walaupun dia sebesar zarrah keimanannya, dia tak akan hadapi kedahsyatan fasa terakhir itu. Dia akan dimati dengan sejenis angin yang datang dari arah Yaman. Wallahu a'lam angin tu macam mana, mungkin virus, mungkin gelombang, mungkin apa-apa signal wave yang masuk kat telinga kita ke, kita pun tak tahu apa jenis angin tu. Nabi sebut angin lah, wallahu a'lam. Mungkin virus, mungkin apa, tapi yang mematikan orang dengan cepat. Jadi kita legalah, kita tak berhadapan dengan kedahsyatan gempa hari kiamat tu. Ada ibu-ibu yang pernah kena gempa bumi? Pernah ada pengalaman gempa bumi yang bergegar semua? Tak pernah. Di mana kak? Jepun. Memang rasa nak mati ke atau rasa confident selamat sebab Jepun hebat? Rasa pening. Tu yang kata mabuk tu, sebab gempa tu menjadikan kita mabuk. Macam orang mabuk laut lah. Tiba-tiba jadi lawyer atas laut. Ini atas darat mabuk, jadi tiba-tiba jadi lawyer macam tu. Saya pernah masa saya dekat Mesir, zaman saya belajar dulu, pernah dekat Mesir pernah. Masa tu kita tengah baca Quran, pas main subuh baca Quran, atas kata tiba rasa macam tu. Apalah aku mengantuk tertidur ke apa, rupanya tak, kita sedar
Buka je beranda, semua orang dah lempukan berlari. Rupanya gempa bumi. Sebab Mesir ni dia punya buat rumah suka hati. Dia banyak apartment, jadi dia punya foundation tak kuat, suka hati nak main tambah, letak betul-betul tinggi je. Banyak bangunan sebelah runtuh, kita menggelabah keluar lari. Kan, itu first time yang pernah gempa yang memang terasa macam tu lah. Setakat ni kita Malaysia, Tuhan banyak selamatkan. Negara jiran kita Indonesia, Allah luar biasa tengok gempa bumi dia. Kita pun tak tahulah apa hebatnya kita Malaysia sampai Tuhan boleh selamatkan ni. Sebab tu kita jagalah semua zikir maksurat kita, doa kunut kita, apa semualah, Yasin ke Suratul Kahfi yang kita baca ramai-ramai, buat tahlil, lepas tu teruskanlah benda-benda tu. Okey. Ayat yang ketiga. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan ia menurut setiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Itu normal lah. Dalam dunia ni Allah sampaikan arahan melalui Nabi. Lepas Nabi wafat, Allah sampaikan arahan melalui ulama-ulama. Ramai tak orang bantah ulama? Ramai. Secara langsung membantah Rasul dan membantah Allah. Normal ya. Jadi benda tu adalah perkara biasa. Dan tambah pula zaman media terbuka hari ni, media sosial, ibu ayah semua, kita rasa kadang-kadang orang netizen hari ni terlalu berani bercakap dalam bab hukum agama. Bab-bab lain satu hal lah, bab hukum agama pun orang berani bercakap, sehingga kan boleh merosakkan akidah luar biasa orang kita hari ni. Melanggar tu, membantah tanpa ilmu pengetahuan. Walaupun mereka orang yang berpengetahuan. Sebab yang membantah ni, contoh yang golongan-golongan G25 dan sebagainya, saya sebut direct je, G25. Semua ni golongan intelektual semua. Medah pencen apa semua lagi. Kadang-kadang cara bantahan itu, mereka intelek, tapi dia membantah kerana terlalu intelek sangat sampai dia boleh buat statement-statement yang di luar pengetahuan. Itu bahaya. Bahaya bila nak bercakap, dia bukan bidang agama, dia nak bercakap bab agama, itu bahaya. Akhirnya dia kontra dengan apa yang mufti cakap, ulama cakap. Dan yang lebih teruk lagi, takut dia bercakap itu sehingga melanggar akidah, boleh merosak dan menjatuhkan akidah. Itu na'udzubillah min zalik. Sebab tu enforcement daripada government kena kuat. Dan tu kita harap Menteri Agama yang baru, kita berdoa semoga Sohibus Samahah kita yang dipilih menjadi Menteri Agama ni, dia ada kekuatan yang tu insya-Allah untuk nak mengurus semua agensi-agensi di bawah JPM ni, terutama agensi agama. Mana-mana orang yang bertindak di luar batasan berkaitan dengan agama ni, kalau boleh bukan sekadar nasihat tapi ada hukuman. Kita berharaplah sebab bahaya juga kalau tengok pada statement yang sebelum ni. Dan saya pun tahulah cerita ni semua sebab saya sendiri pernah terlibat dengan perkhidmatan awam di JAKIM dulu. Jadi benda tu, zaman dulu tak ada media sosial kan? Kita sekadar tahu kerana kita punya tugasan. Hari ni orang awam pun dah tahu sehingga orang berani hentam JAKIM. Yang bercakap kadang-kadang orang senior dalam government yang bercakap hentam JAKIM lah, hilangkan macam-macam lah kuasa JAKIM. Na'udzubillah, bahaya ibu-ibu. Orang membantah tanpa pengetahuan, ini bahaya. Membantah tentang Allah. Nombor 4 yang telah ditetapkan kepada syaitan-syaitan itu, bahawa sesiapa yang berketuakan dia, maka sesungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya ke azab neraka. Itu yang bahayanya, siapa yang menjadikan syaitan sebagai pembimbing tu. Wa ma kana lahu syaitanu qarina fasa'a qarina. Dalam ayat yang lain Allah sebut, saya lupa surah apa. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pendampingnya, apatah lagi ketuanya. Ya Allah sebut sekarang ni ketua. Man tawallahu, siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali dia, kan, pemimpin, pelindung dia, itu memang lagi menyesatkan lah. Menjadi pendamping pun dah menyesatkan. Qarin, Allah guna perkataan qarin. Wa ma kana lahu syaitanu qarina, siapa yang menjadikan syaitan sebagai qarin. Yang kita dengar perkataan qarin selalu ni. Qarin ni makna cakembar dia lah maknanya. Memang ada orang yang macam tu, dekat sini jumpa, kat sana pun ada, kat dalam kelas ni pun ada kan? Rupanya dia ada dekat rumah. Yang datang kat kelas tu siapa? Qarin dia. Ada orang yang macam tu, dia membela hantu raya. Ada, memang dia boleh jadi dua terus. Dia benda ni boleh berlaku. Contoh satu boleh berlaku kepada para awliya, wali-wali Allah. Tu boleh berlaku. Kita jumpa dia sembahyang kat masjid. Kita keluar masjid, tiba-tiba dia tengah bertukang dekat rumah, punya cepat masa dia. Boleh, benda tu boleh berlaku di kalangan wali-wali Allah. Allah boleh beri dia karamah. Karamah ni benda yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang soleh.
sebagaimana mukjizah yang diberikan kepada para nabi, tapi dia bawah sikit levelnya daripada mukjizat. Tapi kepada orang jahat Allah beri ihanah. Dia macam karamah tapi ihanah. Yang jenis ni lah, dia ada dua juga. Nampak macam ada kat sini, tapi ada kat tempat lain. Tu dia panggil qarin. Yang satu lagi tu adalah syaitan sebenarnya. Hantu raya lah. Dia orang zaman dulu ada buat benda macam ni. Saya sempat belajar. Orang yang bela hantu raya ni, kalau kita nak tahu, bila berjalan belakang dia, cuba kita jelir lidah ke dia. Kalau dia pusing tu mungkin. Wallahu a'lam. Sebab qarin dia bagi tahu dia. Orang yang bela toyol ni benda betul ni, bukan gua-gua ni benda betul. Kita dah buat eksperimen dah. Orang yang bela toyol pula. Zaman moden ni ada ke ustaz? Ada, apa tak adanya. Orang yang bela hantu raya, orang yang bela toyol. Toyol ni biasanya untuk tujuan mencuri lah. Orang yang bela toyol ni dia suka berjalan tangan dekat belakang. Sebab dia tengah memegang toyolnya. Macam tangan pimpin macam pelik pula kan, dia pegang belakang, ni toyol jalan belakang. Ni dua belah. Tak semestinya lah nampak ada orang jalan tu. Tak semestinya. Cuma antaranya. Ramai je berjalan macam tu kadang-kadang kan. Okey, so jangan jadikan syaitan sebagai qarin. Sebab Allah sebut wa makana syaitanu lahu qarin. Siapa yang jadikan syaitan sebagai pendamping, fasa qarina, dia akan menjadi pendamping yang akan merosakkan. Dia adalah seteruk-teruk pendamping. Maka jangan jadikanlah, sebab ramai je orang menjadikan syaitan atau jin-jin yang jahat sebagai pembantu, pendamping dia. So apatah lagi kalau pendamping pun dah jahat. Dalam ayat yang keempat surah Al-Hajj Allah kata man tawallahu fa annahu yudilluhu. Siapa yang berketuakan syaitan maka dia pasti akan menyesatkan. Dan syaitan akan membimbing dia ila azabis sa'ir, akan membawa dan memimpinnya ke arah neraka yang dahsyat, api neraka yang sangat panas dan dahsyat. Ayat yang terakhir, yang kelima untuk hari ini, sebelum kita berhenti, Allah cerita tentang keadaan diri kita, supaya kita sedar dirilah. Manusia yang tak sedar diri ni, dia tak kenal daripada mana dia bermula. Jadi Allah nak bagi kita ingat hari kiamat, supaya tolong turn down sekejap, jangan sombong sangat dengan apa yang ada, pangkat, kedudukan, harta, kesombongannya ada hari ni. Turn down sekejap. Cara Allah nak bagi seorang tu turn down, Allah ingatkan dia tentang daripada mana dia bermula. Siapa pun kita hari ni nak ingatkan anak, abang ialah abang dah jadi orang hebat sekarang, abang lupa ke dulu macam mana. Kita akan cerita balik. Jadi bagi orang, kerana keegoannya dia akan buat-buat lupa. Tapi ada time bila dia betul-betul bersendirian, dia akan ingat balik. Time tu dia akan sedar balik diri. Jadi ni elemen motivasi. Kita tarik balik orang dengan bagi dia ingat asal usul. Sebab tu ada orang duduk luar negara, cakap orang putih slang dah habis dah. Terus nampak pun dah lupa diri dah. Bagi budu, terus jadi orang kampung balik kan. Dia ingat balik asal usul dia. Wahai manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebangkitan makhluk, ni Allah ingatlah siapa yang konon sombong, yang tak fikir sangat pasal hari kiamat ni, iaitu antaranya dipanggil Yaumul Ba'si, hari kiamat. Selain dipanggil hari akhirat, hari kiamat, dipanggil Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Siapa yang memang ragu-ragu tentang hari kebangkitan, okey, tolong ingatlah yang mana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, iaitu Nabi Adam dulu. Kemudiannya daripada setitis air benih, iaitu air mani, kemudian jadi sebuku darah, kemudian menjadi seketul daging. Yang disempurnakan daging itu membalut tulang-tulang, dan ada yang tidak disempurnakan. Untuk kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim, biar kamu stay dekat situ 9 bulan, apa yang kami rancang dalam tempoh masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami keluarkan kamu berupa kanak-kanak sampai peringkat umur dewasa. Dan ada di antara kamu yang dimatikan, dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat yang tua nyanyuk, sehingga dia tak mengetahui lagi apa yang sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan kau melihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpa bumi yang kering, maka bergeraklah tanahnya dan gembur, subur balik. Membusuklah tanah tu kembali menjadi subur. Serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Siapa yang tak percaya hari kiamat, Tuhan berkuasa. Daripada sesuatu yang tiada, Tuhan boleh adakan. Apatah lagi Tuhan nak tiadakan balik, lagilah senang. Yang tiada pun boleh diadakan, apatah lagi nak musnahkan balik.
Jadi Allah sebut, ingatlah, itu sahaja. Kita tak percaya, saintis dah buktikan hari ni. Saintis dah buktikan kan, dia dah buat dah. Dia masuk terus apa dia punya endoskopik ke apa ke semua tu, masuk terus direct macam mana sperma punya function, macam mana ovum punya function, berapa puluh hari dia akan, selama 40 hari dia melekat dekat dinding, dah membentuk dekat dinding tu, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, seketul daging, 120 hari dia dah mula bergerak, dah ditiupkan roh. Lepas 4 bulan start ada bentuk fizikal, dah ada dah rupa paras kan. Selepas 6 bulan barulah akan stabil kehamilan tu, untuk nak tengok hidup tak hidup selepas 6 bulan. Bawah 6 bulan biasanya memang tak hidup lah. Sebab tempoh minimum mengandung adalah 6 bulan. Walaupun roh ditiupkan selepas 120 hari. So benda yang tak ada tiba-tiba Allah boleh adakan bagi orang yang liberal macam mana sekalipun. Tengok je kajian saintis dalam bab apa embryologi tu, dan dia akan tahulah benda ni. So ramai juga saintis yang dah masuk Islam bila dia tengok dalam Al-Quran cerita pasal penciptaan manusia yang 1400 tahun dulu punya cerita, dalam zaman sains moden ni saja baru dia boleh nampak dalam bentuk 3D, 4D semua tu. Dah akhirnya ramai juga saintis yang telah beriman, telah masuk Islam. So nak katanya Allah ingatkan kita manusia yang sombong, yang ego, yang tak percaya pasal hari kiamat, maka Allah ingatkan dengan kebangkitan hari kiamat, dan Allah ingatkan tentang awal permulaan kita diciptakan, maka tak ada masalah bagi Allah untuk nak menghilangkan dan mematikan pada hari kiamat balik. Justru ibu ayah semua, penting bagi kita untuk ingat di mana kita bermula, di mana kita berasal. Dalam ayat 2 surah, sebagai penutup, dalam ayat yang kedua surah Al-Insan, biasa kita baca hari Jumaat, dengar imam baca surah Sajdah dan suratul Insan. Inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Allah sengaja ingatkan manusia ni, yang mana kami ciptakan dia daripada nutfatin amsyaj, nutfah mani yang bercampur dengan ovum lah, dan kami jadikan dia boleh mendengar dan boleh melihat. Mana nak supaya manusia ni kenal dia daripada mana asal. So kalau dia tahu air mani tu macam mana, keluar daripada mana, kemaluan itu ini, dengan level dia ada sekarang, aku cipta daripada tu kan. Ada orang dia boleh fikir, dah akhirnya dia merendah diri. Tapi ada orang dia malah fikir lantak benda tu. Jadi bila dia baca Quran, baru dia boleh fikir. Soalnya orang yang sombong, ego, dia tak nak baca Quran. Maka Quran datang untuk mengingatkan kita benda ni. Sebab tu pentinglah tadabbur. Mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang beringat.